Mahathir dakwa berlaku rasuah di PRK Slim. Musa dakwa Syafiee menipu untuk kekal berkuasa. Isu rundingan terus, Zuraida sedia untuk disiasat. Dikritik Mahathir, ini jawapan balas Syed Saddiq. Bekas pengurusi PPBM Dr. Mahathir Mohamad mendakwa berlaku rasuah pada pilihan raya kecil Dun Slim serta ada gambar berkaitan. Beliau mendakwa rasuah diberi kepada pengundi dalam usaha memujuk mereka mengundi calon tertentu. Kita tahu banyak mana duit yang digunakan. Kita tahu mereka bawa pengundi menaiki van. Di dalam van berkenaan itu diberikan duit. Kita tahu mereka ambil gambar dan selepas undian dibuat, mereka tunjukkan jari bahawa sudah mengundi dan tunjukkan kepada orang Barisan Nasional wang selebihnya akan diberikan. Inilah yang diberitahu kepada kami. Ada gambar, katanya pada sidang media. Calon Barisan Nasional Muhammad Zaidi Aziz mengekalkan kerusi Dun Slim selepas menang dengan majoriti besar 10,945 apabila memperoleh 13,060 undi, menewaskan dua calon bebas iaitu Amir Kushairi Muhammad Tanusi 2,115 undi dan Santara Sekaran Subramaniam yang memperoleh 276 undi. Mahathir berkata tidak dinafikan beliau sendiri sudah menjangka calon bebas disokongnya akan kalah, namun memberitahu tidak boleh menerima jumlah kekalahan yang dialami seperti mana diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Kita tahu keputusan di PRK Dun Slim kita jangka untuk kalah, tetapi tidak sebanyak itu. Untuk kita fikirkan pengundi akan sokong disebabkan ada individu yang didapati bersalah, saya tidak boleh terima. Apa yang orang lupa adalah dia curi duit kerajaan. Duit kerajaan adalah duit kita. Untuk katakan orang yang mencuri boleh ketuai kerajaan adalah mengarut. Kita tahu dia mencuri berbilion ringgit. Jadi kita kata, apa hendak malu? Dia bos kita. Mereka ubah sistem. Melihat mencuri bukan sebagai perkara tidak baik. Adakah kita perlukan Robin Hood mencuri untuk berikan kita duit dan berikan kepada orang miskin? 99% wang dicuri akan masuk dalam poket, manakala 1% lagi masuk kepada rakyat miskin, katanya. Dalam pada itu, menyentuh berkenaan parti baru Syed Saddiq, Ahli Parlimen Langkawi Dr. Mahathir Mohamad tidak yakin jika parti baru berasaskan orang muda ditubuhkan. Bekas Ketua Pemuda PPBM Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan berjaya dalam pilihan raya umum akan datang. Mahathir berkata, walaupun tidak dinafikan Malaysia sebuah negara demokrasi, namun hanya mendapatkan sokongan orang muda saja tidak memandai, memandangkan terdapat pelbagai peringkat usia di dalam sesebuah Dewan Undangan Negeri atau Parlimen. Saya sangat tidak tahu kenapa dia mahu tubuhkan parti baru. Dia hanya ambil orang muda. Namun saya rasa ia tidak akan sangat berjaya. Tidak cukup untuk menang hanya kerana disebabkan sokongan orang muda. Dalam mana-mana kawasan akan ada orang muda dan juga orang tua. Kita juga akan menarik perhatian orang muda juga. Jika dia hanya menarik orang muda, adalah sukar untuk berjaya. Tetapi kita adalah negara bebas, katanya dalam sidang media. Bagaimanapun, menurut Mahathir, beliau mempunyai hubungan baik dengan Syed Saddiq dan memberitahu tidak ada masalah untuk bekerjasama jika matlamat parti ditubuhkan bekas ahli PPBM itu untuk menghapuskan rasuah. Bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman membidas Presiden Warisan Syafiee Apdal yang mendakwa kerajaan negeri terdahulu di bawah pimpinannya memberikan tanah milik Yayasan Sabah kepada orang tertentu. Musa berkata Syafiee semakin terdesak sehingga sanggup menjaja pelbagai tomahan dan pembohongan tidak berasas semata-mata untuk kekal berkuasa. Beliau mendakwa Syafiee menerusi ucapan ala kempen baru-baru ini tanpa segan silu, melemparkan tuduhan liar dan sanggup memanipulasi isu perkauman untuk mengelirukan masyarakat. Menyebarkan berita palsu kini sudah menjadi resam baru kepada warisan, katanya dalam kenyataan. Baru-baru ini, Syafiee menduduh pentadbiran kerajaan sebelum ini dengan sengaja memberikan tanah milik Yayasan Sabah kepada segelintir pihak. Terang lagi bersuluh, niat Syafiee itu amat meragukan. Kerana sebagai pengerusi lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah, beliau sepatutnya sedar tuduhan itu tidak benar disebabkan kawasan yang dilesenkan kepada Yayasan Sabah tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga. Sebagai pemegang hak tunggal, Yayasan Sabah hanya boleh menjemput pihak ketiga mengeluarkan hasil balak menerusi kaedah pembalakan kurang impak atau RIL atau membangunkan kawasan dilesenkan secara kontrak.
Saya beranggapan mungkin bagi sesetengah ahli politik, berita palsu, penipuan, kempen kotor atau pembunuhan karakter adalah satu-satunya jalan untuk mereka dilantik. Minggu lalu seorang ahli perniagaan Sabah menolak dakwaan Syafiee mengenai kehilangan tanah milik Yayasan Sabah. Ahli perniagaan Muhammad Amin Azizur Rahman atau Amin Han dilaporkan berkata, pelbagai pihak menuduhnya pencuri dan perompak selepas Syafiee membuat dakwaan itu. Dalam ucapannya sebelum itu yang dikongsi secara meluas, Amin berkata, Syafiee mendakwa beliau menerima 30,000 ekar tanah di Kalabakan daripada Yayasan Sabah dan kira-kira 600,000 hingga 700,000 ekar tanah milik yayasan itu hilang. Beliau berkata, saya tidak pernah menerima 30,000 ekar tanah daripada Yayasan Sabah pada bila-bila masa sekalipun. Sejauh mana yang saya tahu, tanah konsesi yang dipegang Yayasan Sabah berada di bawah satu lesen dan mustahil ia hilang atau diberikan kepada pihak ketiga. Tanah itu kekal di bawah Yayasan Sabah. Dalam kenyataan, Musa mempersoalkan motif Syafiee membuat dakwaan itu yang segelintir komuniti dijadikan anak emas oleh kerajaan terdahulu berkaitan pemberian tanah. Seseorang tidak boleh dipersalahkan sekiranya beranggapan ucapan Syafiee syarat dengan elemen perkauman. Tidak banyak kejayaan yang ditempa warisan sejak mereka secara tidak berperlembagaan mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan yang dibentuk selari perundangan pasca PRU14 dengan hanya berbekalkan pertumbuhan KDNK berkadar 0.5% terendah di Malaysia untuk 2019. Syafiee dan barisan menterinya tampak gembira tatkala menghabiskan masa menghadiri keramaian dan majlis potong riben untuk merasmikan projek serta program yang dirintis pentadbiran kerajaan sebelum ini, dakwa Musa. Musa berkata, warisan pakar dalam mengumumkan projek berbilion ringgit yang sehingga kini tidak nampak bayang langsung. Harus saya katakan, KPI warisan dalam menabur janji kosong dan menyebarkan berita palsu semakin menjadi-jadi. Tetapi saya risau dengan nasib Sabah sekiranya ini saja yang mampu ditawarkan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin sedia mengemukakan bukti dan memberi kerjasama penuh sekiranya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mahu menjalankan siasatan terhadapnya berkenaan isu rundingan terus atau RT dua projek yang didedahkan baru-baru ini. Semua ada dalam fail. Jadi sekiranya ada siasatan lanjut daripada SPRM dan sebagainya, saya akan berikan dokumen. Jadi saya tidak mahu panjangkan kepada media. Sekiranya ada SPRM, nak siasat tidak jadi masalah, katanya ketika ditemui selepas Majlis Pelancaran Mesyuarat Agung Perwakilan Koperasi Pekerja Bomba dan Penyelamat Malaysia. Mengulas lanjut, Zuraidah berkata, beliau membuat kenyataan tidak mengetahui tentang dua projek yang diluluskan menerusi RT berkemungkinan kerana ia diluluskan semasa fasa awal pelantikannya sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan selepas Pakatan Harapan menubuhkan kerajaan. Tambahnya lagi, berdasarkan peraturan keuangan, proses yang melibatkan RT adalah di antara Kementerian Keuangan dan Ketua Setiausaha KPKT. Peraturan keuangan bila ada rundingan terus MOF dengan pegawai pengawal. Kalau KPKT pegawai pengawal adalah KSU. Jadi pada tahap RT memang komunikasi di antara MOF dengan KSU. Dalam masa itu saya tidak terlibat sebab saya baru lagi masa itu, jelasnya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng bahawa mustahil Zuraidah tidak mengetahui tentang projek sisa pepejal Taman Beringin atau PSPTB yang diluluskan secara rundingan terus. Guan Eng semalam berkata, sudah menjadi amalan sejak sekian lama kementerian yang bertanggungjawab akan membuat permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk mana-mana projek RT. Ahli Parlimen Bagan itu turut menambah bahawa KSU KPKT boleh dikenakan tindakan disiplin sekiranya permohonan dua projek berkenaan dibuat tanpa pengetahuan Zuraidah. Untuk rekod, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz mendedahkan senarai 101 projek bernilai 6.61 bilion ringgit diluluskan secara rundingan terus ketika pemerintahan Pakatan Harapan. Antara dalam senarai itu adalah dua projek di bawah KPKT yang Zuraidah juga sebagai menteri ketika itu, iaitu PSPTB bernilai RM170,294,400 dan sistem perisian perakaunan Senteri RM501,206.37. Dipandang secara skeptikal oleh Dr. Mahathir Mohamad, nampaknya Syed Saddiq tetap tidak terkesan dengan rancangannya mahu mewujudkan parti baru dengan dipimpin oleh golongan muda. Syed Saddiq yang sebelum ini dilihat begitu dekat dengan Mahathir berkata, dia menghargai pandangan diberikan ahli parlimen Langkawi berkenaan, malah menerimanya dengan baik. Terima kasih Tun, kami terima kritikan dengan hati yang terbuka. Siapnya di Twitter,
sambil mengepilkan laporan Malaysia Kini. Terdahulu Mahathir berpendapat langkah dicatur bekas Menteri Belia dan Sukan itu yang mahu memulakan gerakan baru politik negara tidak akan berjaya. Malah Mahathir beranggapan model yang dibawa Syed Saddiq itu tidak sesuai. Saya sebenarnya tidak tahu mengapa dia mahu menubuhkan parti baru. Di mana-mana kawasan mesti kena ada orang tua dan orang muda. Kami akan pergi kepada golongan muda juga. Kalau dia Syed Saddiq hanya pergi kepada orang muda, agak sukar untuk berjaya. Tapi ini adalah negara bebas. Dia mahu lakukan dengan sendiri, kata Mahathir di Putrajaya. Untuk rekod, Mahathir dan Syed Saddiq pernah bersama dalam Bersatu dan menjadi sebahagian daripada komponen Pakatan Harapan. Ketika itu Syed Saddiq merupakan Ketua Pemuda Bersatu. Bagaimanapun langkah syaratan menyaksikan Mahathir, Syed Saddiq dan beberapa pemimpin Bersatu disingkirkan. Lalu mereka, kecuali ahli parlimen muara berkenaan, mengasaskan wadah baru dikenali sebagai Parti Pejuang Tanah Air atau Pejuang. Namun ketiadaan Syed Saddiq mengejutkan ramai sehinggalah dia menyatakan rancangannya mengasaskan gerakan baru politik dengan menjadikan golongan muda sebagai pemimpin. Pun begitu, Mahathir berkata hubungan dia dan Syed Saddiq tetap baik dan Pejuang bersedia bekerjasama dengan parti baru berkenaan jika mereka turut mengambil pendirian menolak amalan rasuah. Kata Syed Saddiq, parti baru itu akan digerakkan untuk semua rakyat Malaysia sekaligus secara tidak langsung membezakannya dengan Pejuang yang berasaskan Melayu. Majoriti yang akan memimpin adalah golongan teknokrat, profesional, usahawan, petani moden, pemimpin persatuan sivil dan lain-lain. Kami mungkin muda, tetapi kami menyayangi Malaysia, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.